Baru Boleh. 7 InsyaAllah. orang. Okey, kita mula sekarang ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey kelas. So sekarang cikgu nak awak buka buku teks. Okey, kita masih lagi dalam bab 3 Okey, buka buku teks. Buka buku teks muka surat 74. Kita sambung ni hari tu punya muka surat 74. Okey, buka buku teks muka surat 74 kelas. Okey, masih lagi dalam bab 3. Okey, bab 3 ni kita ni bab 4 ni. Okey, bab 3. Okey, jap Bab 3. Ni bab 3. Itu bab 4 ibu. Itulah jap. Okey, hari ni pun kita akan masuk bab 4 juga So, get ready je lah. Okey, nampak tak bab 3? 3.3, nampak tak? Dia dah start conteng dah. Okey, nampak tak? Hello kelas, boleh nampak tak? 3.3. Nampak. Okey Okey, dah. sorry. Nampak. Sorry. Dah, jangan conteng lagi. Okey kelas. So, Cikgu, semua Apa dah- conteng tu? Cikgu saya mute dulu Apa? Saya mute dulu. Okey. Jangan conteng sebab yang cikgu rekodkan ni, cikgu akan masukkan dalam YouTube. So kawan-kawan awak yang tak join ni, nanti dia boleh tengok dekat YouTube. Sebab cikgu tak akan ulang balik tau. Okey. So bab 3 ni masih lagi mengenai negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, masih lagi mengenai negeri-negeri Melayu bersekutu. Awak tengok 3.1, 3.2 kita dah habis belajar. Sekarang ni kita nak belajar pula macam mana pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. Ingat lagi tak negeri mana yang terlibat dengan negeri Melayu bersekutu ni? Okey, itu negeri Perak, Selangor, negeri Faham, Sembilan Selangor Negeri Sembilan. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula selepas British berjaya mendapatkan keempat-empat buah negeri tu, macam mana dia nak jadikan keempat-empat buah negeri tu lagi dia punya kedudukan lagi kukuh, macam mana dia nak supaya sistem pentadbiran dalam keempat-empat buah negeri tu okey, dia kukuhkan kuasa dia melalui kaedah perjanjian. Dia nak supaya orang lain datang Manipulasi. Pandai ingat tu. Mula-mula manipulasi kan. Yang kedua, yang dia gagal guna kaedah manipulasi ni. Desakan. Desakan dulu. Desakan atau paksaan. Desakan atau paksaan. Lepas tu last sekali, dia nak kukuhkan keempat-empat buah negeri tu di tangan dia. Dia menggunakan kaedah perjanjian. Okey, 3.3 ni kita nak belajar pula bila British dah dapat macam mana dia membentuk keempat-empat buah negeri tu menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, NNMB. Nanti awak akan jumpa NNMB. Okey. Sebelum ni kita dah belajar mengenai sistem residen di mana setiap negeri keempat-empat JWW Birch. JWW Birch tu untuk negeri apa? Perak. Perak. Itulah residen pertama. Residen pertama yang dilantik Sebab oleh ada kisah Datuk Maharaja Lela ni tu. Okey, masih ingat lagi. Okey, bagus. Kuasa di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang ni dengan membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu melalui Perjanjian Persekutuan 1895. Okey, 1895. Okey, itu mengenai negeri-negeri Melayu bersekutu. So bila British dapat keempat-empat buah negeri tu, first dia gunakan kaedah resident. Dia melantik residen tapi tak berjaya. Bila tak berjaya guna kaedah residen ni sebabnya residen ni dia gila kuasa. Dia macam tak memberikan
apa-apa keistimewaan kepada Raja-Raja Melayu. So banyak masalah lah yang berlaku semasa penggunaan sistem residen. So British memperkenalkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Dengan penggunaan negeri-negeri Melayu bersekutu ni, negeri-negeri keempat-empat buah negeri yang berjaya diperolehi oleh British ni lagi sistematik. Okey, awak tengok ciri-ciri negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey? Ada 5 ciri. Okey, pertama merupakan gabungan Perak. Okey, soalan ni biasa ditanya dalam exam. Okey, ciri-ciri negeri Melayu bersekutu ingat ada 5 ciri. Pertama, dia gabungkan keempat-empat buah negeri itu. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang membentuk persekutuan. Ni 4 buah negeri ni kita panggil sebagai persekutuan. Persekutuan ialah gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran yang mengandungi kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Okey, kerajaan pusat ni maksudnya yang paling tinggi, kerajaan negeri ni wakil kepada ni lah. Setiap negeri ni ada kerajaan negeri. Okey. Jangan menconteng ya. Okey. Yang kedua, ciri yang kedua negeri-negeri Melayu bersekutu ni, okey. Residen Jeneral sebagai ketua pentadbiran persekutuan. Ini di peringkat pusat. Di peringkat pusat. Okey, awak ni mengganggu cikgu lah. Awak conteng tu. Okey, Raja-Raja Melayu menerima nasihat Residen Jeneral. Sebelum ni, Raja-Raja Melayu semasa sistem residen diperkenalkan, dia harus mendengar nasihat Residen sahaja. Sekarang ni, bila dilantik Residen Jeneral, jadi Raja-Raja Melayu ni kena akur dengan nasihat Residen Jeneral dalam semua hal. Tetapi terkecuali adalah mengenai agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Dan Kuala Lumpur ni menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu yang pertama. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. So ada 5 ciri. Okey, so ada 5 ciri bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, senang je. First, dia gabungkan 4 buah negeri ni membentuk persekutuan. Okey. Yang kedua, Residen Jeneral yang menjadi ketua. Sebelum ni residen sahaja setiap negeri. Ni dia seragamkan. Dia letak seorang Residen Jeneral. Okey. Seterusnya. Boleh dengar tak? Okey. Seterusnya. Kuasa Residen Jeneral ni. Dia akan menasihati Raja-Raja Melayu dalam semua hal. Kecuali apa? Kecuali agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Yang ni dia tak masuk campur. Okay, Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu yang pertama. Okey, dan yang terakhir sekali, negeri-negeri Melayu bersekutu ni juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. Okey, kalau awak dengar perkataan Persekutuan 1896 ni merujuk kepada negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, boleh dapat setakat ni? Boleh? InsyaAllah. Okey. Ada 18 orang. Okey, dan Uja ada. Sebelum ni dan Uja tak ada. Bagus Okey, Mumtaz. Okey, bagus. Okey, 11 orang. Okey, boleh lah. Okey, so ada berapa ciri dah negeri-negeri Melayu bersekutu? Berapa ciri? 5. 5. Senang je awak nak ingat ciri-ciri negeri-negeri Melayu bersekutu ni. First, dia gabungkan 4 buah negeri ni jadi persekutuan. Yang kedua, ketua dia adalah Residen Jeneral. Yang ketiga, Residen Jeneral ni dia yang bertanggungjawab untuk menasihati Sultan dalam semua hal kecuali dia tak ganggu agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Keempat, Kuala Lumpur jadi pusat pentadbiran macam kita lah. Pusat pentadbiran negara kita kat mana? Kuala Lumpur je kan? Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu dikenali sebagai Persekutuan 1896. Okey, dapat Cikgu boleh dengar tak? Hello. Boleh. Okey. Jadi. Boleh sambung seterusnya? Boleh. Okay, kawan awak mana lagi ni? Panggil belajar. Dah pukul 10 pagi dah. Biasa pergi sekolah pukul 7.30 boleh je. Ni 10 pagi pun tak boleh buat Tu kelas. sebab paksa cikgu. Ni pun cikgu paksa ni.
nak exam dah. Nanti habis yang bab 4, cikgu akan buat revision untuk form 2 dengan form 1. Sebab korang peperiksaan pertengahan tahun masuk juga yang form 1 dengan form 2 tau. Sama ada korang masih ingat ataupun tidak, memang kita akan kena buat revision lah. Okey, kita sambung pula. Yang ni dekat buku teks awak, awak tengok muka surat 75. Tengok buku teks muka surat 75. Okey. Faktor-faktor pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Ni faktor-faktor dia. Kenapa British memperkenalkan negeri-negeri Melayu bersekutu? Padahal dia dah melantik residen. Dia dah lantik residen sebelum ni. Tapi tiba-tiba pula kenapa British nak bentuk persekutuan negeri-negeri Melayu bersekutu? Okey, ni sebab utama dia. Kenapa British memperkenalkan pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu ni? Sebab yang pertama sekali British nak menyeragamkan pentadbiran. First sekali British nak seragamkan pentadbiran bagi keempat buah negeri ni. Sebab itulah dia memperkenalkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Sebelum ni asing-asing tau. Sebelum ni asing-asing. Setiap negeri asing-asing. Negeri Perak dia di bawah jagaan negeri Perak sajalah. Negeri semualah. Tapi sekarang ni dia dah gabungkan. Weh diam boy. Bunyi lagu siapa tu? Tolong mute. Okey. Okey, menyeragamkan pentadbiran. Pentadbiran di negeri-negeri ini tidak seragam kerana mempunyai undang-undang sendiri. Okey, pentadbiran di negeri-negeri ini ni tak seragam. Sebelum terbentuknya negeri-negeri Melayu bersekutu, semua tak seragam. Sebab yang tu residen dia yang handle. Setiap negeri residen dia yang handle. Bila diperkenalkan negeri-negeri Melayu bersekutu, dah seragam lah sebab dia letak di bawah. Siapa pula tu? Okey, bila dia wujudkan negeri Melayu bersekutu ni lagi seragam. Semua sistematik sebab dia letak di bawah satu persekutuan. Kiranya Perak, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Selangor ni diletakkan di bawah satu kelompok. Sebelum ni asing-asing. Okey, kemajuan ekonomi antara negeri tidak seimbang. Sebelum adanya negeri-negeri Melayu bersekutu ni tak seimbang. Ada yang terlebih kaya, macam Perak terlebih kaya, macam Pahang pula miskin. Sebab dia Pahang ni kan kaya dengan emas. Dia kaya dengan emas waktu tu walaupun sekarang ni nilai emas lagi tinggi daripada biji timah, tapi waktu dulu orang dulu dia tak nak emas sebab berlakunya revolusi perindustrian dia lagi memerlukan biji timah. Okey. Yes. British perlukan pentadbiran cekap untuk memudahkan eksploitasi ekonomi. Kenapa dia nak seragamkan pentadbiran dengan membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu ni? Sebab tujuan dia juga ni lah sebenarnya. Dia nak kutip semua hasil keuntungan yang ada di keempat-empat buah negeri tu. Kalau dia tak gabungkan jadi susah dia nak kutip. Jadi dia memerlukan pentadbiran yang lagi cekap dengan adanya negeri-negeri Melayu bersekutu. Maka lagi memudahkan dia untuk mengaut semua keuntungan. Eksploitasi ni maksudnya dia nak mengaut segala keuntungan yang ada di negeri-negeri Melayu bersekutu. Bila cikgu sebut negeri-negeri Melayu bersekutu, awak terus imagine. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okey, yang kedua, faktor kedua kenapa dia nak membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu ni adalah yang kedua dia nak mengatasi kelemahan sistem residen. Kalau awak ingat lagi yang cikgu ajar sebelum ni minggu lepas, bila dia berjaya dapatkan keempat-empat buah negeri tu, British terus melantik residen bagi setiap negeri. Keempat-empat buah negeri tu ada residen dia. Tapi sistem residen ni banyak kelemahan dia. Kenapa? Apa kelemahan dia? Tiada garis panduan yang jelas. Maksudnya residen yang dilantik ni dia tak ditulis apa tugas dia, tak ditulis apa yang dia perlu buat, just lantik je. Tak ada garis panduan yang jelas. Yang kedua, residen semakin berkuasa dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Majlis Mesyuarat Negeri ni yang dianggotai oleh Raja-Raja Melayu, yang dianggotai oleh pembesar-pembesar Melayu. Sepatutnya residen ni tak boleh masuk campur mengenai adat istiadat dan juga agama Islam, tapi dia mula nak masuk campur. Okey.
Raja dan pembesar tidak puas hati kerana hilang kuasa dalam pentadbiran pungutan cukai. Residen ni dia gila kuasa. Semua cukai dia nak pungut. Duit semua dapat kat dia. Okey? Boleh faham? Okey, boleh setakat ni? Baru 2 faktor. Okey, kita ada 4 faktor kenapa negeri-negeri Melayu bersekutu ditubuhkan. Okey, ada 4. First tadi, menyeragamkan pentadbiran. Yang kedua, mengatasi kelemahan sistem residen. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Okey, kelas. Berapa orang dah? 12 orang. Sedih betul korang ni kan. Okey, yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Menyeragamkan pentadbiran. Yes, pandai. Yang ni siapa ni conteng ni kan? Padam? Yang kedua? Mengatasi kelemahan sistem residen. Yes, pandai. Orang sama je. Siapa ni? Macam kenal ni suara ni tapi. Siapa ni yang bercakap ni? Dahlia. Tak ada orang lain. Dahlia je. Okey, lagi? Lagi? Menjamin keselamatan negeri. Yes, pandai. Yang ketiga adalah menjamin keselamatan negeri. Okey. Penggabungan membolehkan negeri-negeri Melayu bersekutu mempunyai pasukan keselamatan sendiri. Macam kita lah, Malaysia. Ada keselamatan, pasukan keselamatan kita tersendiri. Okey. Sama juga. Maksudnya kalau nak mudah faham, awak imagine negeri-negeri Melayu bersekutu ni dia di bawah satu kerajaan. Dia bawah satu kerajaan, satu negara. Maksudnya dia ada dia punya pasukan keselamatan dia sendiri. Jadi sebelum ni dia berpecah. Perak ikut suka hati dia, Negeri Sembilan ikut suka hati dia. Tapi bila dia gabung ni, semua diletakkan dalam satu unit yang sama. Okay, menjaga keamanan tanpa bantuan luar. Sebelum ni, negeri Perak dia sering meminta bantuan luar, Selangor pun sama. Tapi bila, ni siapa pula bunyi kerja ni? Aduh korang ni kan. Okay, sebelum ni dia minta bantuan luar. Tapi bila terbentuknya negeri-negeri Melayu bersekutu, tak perlu lagi bantuan luar sebab dia dah ada pasukan keselamatan dia sendiri. Okay, yang keempat. Faktor yang keempat kenapa terbentuknya negeri-negeri Melayu bersekutu menangani masalah kewangan Pahang. Okay. Penggabungan negeri-negeri yang kaya. Negeri-negeri yang kaya seperti negeri Perak, negeri Sembilan dan juga negeri Selangor, negeri yang kaya ni dapat bantu Pahang. Pahang waktu ni dia mempunyai masalah kewangan sebab dia punya hasil emas tu tak mendapat sambutan. Jadi negeri yang kaya seperti Perak, negeri Sembilan dan juga Selangor ni bila dia gabung at least dapatlah mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh Pahang. Okey, boleh faham? Faham Boleh. Okey, kelas. Kenapa tak keluar korang punya muka nak buat macam ni? Ada orang tidur ni. Macam mana nak tengok? Kat mana boleh? Show ni. Jangan conteng. Alah, hai. Contoh tu. Okay. Arham. Siapa tulis ni? Okay. So kelas ada berapa ciri-ciri negeri-negeri Melayu bersekutu? 5. 5 ciri-ciri negeri-negeri Melayu bersekutu. Okay. First apa? Gabungan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang membentuk sebuah persekutuan. Okay, pandai. Okay, yang kedua? Presiden Jeneral sebagai ketua pentadbiran persekutuan. Lajunya. Okay, bagus. Orang yang sama juga ni. Arhan is request to remote. Okay, yang ketiga? Raja-Raja Melayu menerima nasihat Presiden Jeneral dan dalam semua perkara yang berkaitan agama Islam dan adab Melayu. Okay, yang keempat? Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okay. Dan yang terakhir sekali?
Negeri-negeri Melayu Bersekutu juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. Okey, bagus. Dan Uja dengan Ni cikgu tengok. okey. So yang seterusnya yang kita belajar tadi, selepas daripada ciri-ciri negeri Melayu bersekutu, kita belajar mengenai faktor pembentukan negeri Melayu bersekutu. Ada berapa faktor negeri Melayu bersekutu? Empat. Empat. Yang pertama, Menyeragamkan pentadbiran. Residen. okey. Yang kedua, Mengatasi Menyeragamkan kelemahan pentadbiran. okey, bagus. Yang ketiga, Menjamin keselamatan negeri. okey, dan yang terakhir sekali, Menangani masalah faham. okey, bagus, orang yang sama juga ni bercakap ni. Okey. Boleh kita sambung untuk 3.4. Okey. Kita masuk yang 3.4 Okey, 3.4. Sekarang ni awak buka buku teks muka surat 76. Muka surat 76. Okey. Ini topik yang terakhir sekali untuk bab 3. Kita dah nak habis dah bab 3. Exam pertengahan tahun masuk sampai bab 4. Yang form 1, form 2 pun masuk dalam exam. Okey, jap lagi kalau dah stop, awak boleh join balik sebab cikgu akan cuba masuk untuk bab 4 terus hari ni. Okey. Dah stop, masuk ego. Nanti dah stop habis ni, awak boleh sambung balik, join balik kelas. Okey, 3.4. Pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Tadi dia dah berjaya, British dah berjaya membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu ni melibatkan 4 buah negeri tersebut. Okey, yang ni penting Awak tengok First kali, yang teratas sekali adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Yang paling atas. Okey, mana-mana sahaja sistem pemerintahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh British, yang paling atas adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. Yang kedua, Resident General. Ada Resident General. Okey, Resident General ni lah yang bertanggungjawab untuk menasihati Sultan ni bagi setiap negeri ni dalam semua hal kecuali berkaitan apa? Kecuali apa tadi? Adat istiadat Islam. Yes, pandai. Adat istiadat dan juga mengenai agama Islam, dia tak akan masuk campur Resident General. Dia berpusat di mana? Dia punya pejabat ofis dia terletak di Kuala Lumpur. Okay. Bawah Resident General dia ada Majlis Mesyuarat. Majlis Mesyuarat bagi setiap negeri. First, Perak. Majlis Mesyuarat yang kedua, negeri Selangor. Lepas tu, negeri Sembilan. Apa ni? Arham. Okey, lepas tu Pahang. Okey? So, dia punya struktur pentadbiran ni awak kena ingat, struktur pentadbiran bagi negeri-negeri Melayu bersekutu yang telah diperkenalkan oleh British. Okey. Sistem pentadbiran ni, struktur pentadbiran ni diketuai oleh Resident General. Yang paling berkuasa adalah Resident General. Kuasa semua diletakkan di tangan dia. Okey, bertanggungjawab kepada Majlis Mesyuarat Negeri dan Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, dia duduk tengah-tengah ni, dia bertanggungjawab kepada dua ni. Ini pun dia bertanggungjawab dan yang ni pun sama, yang ni sama. Ini di bawah tanggungjawab dia. Hal yang berkaitan dengan semua tempat ni, dialah yang akan merancang. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey, seterusnya. Majlis Mesyuarat Negeri. Okey, kita tengok Majlis Mesyuarat Negeri ditubuhkan, apa peranan dia untuk menggubal undang-undang dan membantu pentadbiran negeri. Okey, dia akan membantu Pesuruhjaya Tinggi British akan membantu Resident General ni. Okey, hilang kuasa selepas penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu kerana kuasa perundangan terletak di tangan Resident General yang paling tinggi. Okey, Resident General sangat berkuasa menguasai pentadbiran dan menggubal undang-undang.
Okey, kuasa raja semakin terhakis kerana terpaksa menerima nasihat Residen Jeneral dalam semua perkara kecuali pentadbiran agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Okey, faham Boleh faham? Boleh. Okey, sekarang ni awak tengok muka surat 77. Tengok muka surat 77. Sekarang kita berada muka surat 77. Muka surat yang terakhir sekali sebelum habis bab 3. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan ditubuhkan pada tahun 1909. British menandatangani perjanjian dengan Raja-Raja Melayu bagi menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, British ni dia dapat kebenaran daripada Raja-Raja Melayu lah untuk tubuhkan Majlis Persekutuan ini. Majlis ini berkuasa meluluskan undang-undang di negeri-negeri Melayu bersekutu. Majlis ini dipengerusi oleh Pesuruhjaya Tinggi British yang duduk kat atas sekali tadi. Okey, Pesuruhjaya Tinggi sangat berkuasa mengawal undang-undang dan kewangan negeri-negeri Melayu bersekutu juga dalam pentadbiran. Raja-Raja Melayu hanya ahli biasa sahaja dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan ini. Okey. Dan yang terakhir sekali, pembentukan Duba. Duba ni adalah dia macam mesyuarat lah untuk mendapat apa-apa sahaja cadangan daripada Raja-Raja Melayu. So, Duba ini dibentuk. Ditubuhkan untuk mendapat sokongan Raja-Raja Melayu terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu. Sebab kalau awak perasan, bila negeri-negeri Melayu bersekutu ni ditubuhkan, Raja-Raja Melayu ni dah tak ada dia dah hilang kuasa. Dia punya kuasa nak pungut cukai dah tak ada. Duit pun tak dapat. Semua dapat dekat Residen Jeneral. Jadi cara British nak pujuk balik Raja-Raja Melayu ni, dia telah membentuk Duba. Okey, untuk dapatkan sokongan Raja-Raja Melayu terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu ni lah, supaya pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu ni tidak ditentang oleh Raja-Raja Melayu. Okey, siapa ahli dalam Duba? Iaitu terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi British, Raja-Raja Melayu, Residen Jeneral dan juga Residen British. Okey, Residen British ni yang kita belajar sebelum ni lah, J.W.W. Bush. Itu adalah Residen British. Okey. Duba bertanggungjawab sebagai pelindung orang Melayu. Roger semua tu lah. Okey, Duba pertama diadakan di Kuala Kangsar. Kat mana ni? Perak. Pada tahun 1897. Okey, bagus. 97. Okey, cikgu nak awak jawab soalan ni, nak tahu faham ke tak? Okey, soalan pertama. A, persekutuan terbentuk daripada apa? Residen Jeneral. Gabungan. Pandai. Daripada gabungan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okey, yang lain boleh unmute lah. Awak boleh jawab sama-sama. Ketua Kerajaan Persekutuan ialah siapa? Residen Jeneral. Okey, pandai. Residen Jeneral. B, Residen Jeneral Raja-Raja Melayu menerima apa? Nasihat. Ada istiadat Melayu. Pandai. Nasihat Residen Jeneral dalam semua perkara kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan ada istiadat Melayu. Okey, agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Okey, bagus. Negeri-negeri Melayu bersekutu dikenali sebagai Persekutuan 1896. Okey, pandai. Persekutuan 1896. Okey, bagus semua faham. Okey, lorotkan atau warnakan pada peta berikut anggota. Siapa anggota negeri-negeri Melayu bersekutu? Yang mana? Ni, ya ke? Bukan. Okey. Okey, pandai. Pahang. Lepas tu, ni terlibat tak dengan negeri Melayu bersekutu? Okey, bagus. Mana lagi? Ni negeri apa ni? Selangor. Yang ni bagus. Okey. Iaitu negeri Pahang, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Perak. Okey, bagus Arham. Okey. Is pun bagus. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya, lengkapkan raja. Okey. Yang paling tinggi Pesuruhjaya Tinggi British. Kat bawah ni siapa? Siapa? Residen Jeneral. Yes, pandai.
Resident General ni? Kat sini? Majlis Majlis Mesyuarat Mesyuarat Negeri Negeri Perak. Majlis Mesyuarat Negeri. Negeri Perak. Negeri Sembilan. Lagi? Selangor je kot. Negeri Selangor. lah, sama je. Faham? Okey, setiap negeri ni ada majlis mesyuarat dia tersendiri. Okey. Majlis mesyuarat negeri berperanan untuk apa? Apa peranan dia? Peranan. Apa peranan? Tak ada orang boleh jawab pula. Apa peranan majlis mesyuarat persekutuan? Undang-undang. Berkuasa meluluskan undang-undang. Undang-undang dan kewangan. Okey, betul. Lagi? Undang-undang serta membantu pentadbiran negeri. Okey, bagus. Selepas penubuhan negeri Melayu Bersekutu, kuasa Raja-Raja Melayu apa? Diambil alih. Diambil alih ataupun terhakis dan menerima apa? Nasihat. Yes, pandai. Nasihat Resident General. Okey. Okey. Ni pun sama juga. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan. Yang ni muka surat tu. 4 orang Raja Melayu. Yang ni pengurusi. Yang ni 4 orang Raja Melayu. Bagus. 4 orang Raja Melayu. 4 orang residen. Residen. Yang ni 4 ahli tidak rasmi. 3 Eropah, 1 Cina. yes, pandai. 4 ahli tidak rasmi, 3 Eropah dan 1 Cina. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan memberi kuasa kepada British mengawal apa? Kawal apa? Undang-undang dan kewangan negeri serta serta memberikan kuasa pentadbiran kepada Yes. Undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey? Yang ni kuasa pentadbiran pada siapa? Pesuruhjaya Tinggi. Yes, Jaya Tinggi pandai. British. Pesuruhjaya Tinggi British, Raja-Raja Melayu sebagai apa? Ahli biasa. Ahli biasa. Pandai. Okey, seterusnya pembentukan apa ni? Pembentukan Durba. Okey, pembentukan Duba. Kat bawah ni dah ada dah pilihan jawapan sebenarnya. Okey, ditubuhkan untuk mendapatkan apa? Sokongan Raja-Raja Melayu. Sokongan daripada Raja-Raja Melayu. Ahli-ahli Duba terdiri daripada siapa? Pesuruhjaya Tinggi British, Resident General dan juga Raja-Raja Melayu. Okey, 4 orang ini ahli Duba Raja-Raja Melayu sebagai pelindung orang Melayu. yes, pelindung orang Melayu dalam Duba ni. Okey, tahniah. Okey. Soalan kebat. Yang ni yang ramai suka kan, soalan kebat kan? Okey, pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah satu cara untuk British memenuhi kepentingan di negeri Melayu Bersekutu. Jelaskan. Siapa boleh jawab? Pembentukan negeri-negeri Melayu adalah satu cara untuk British memenuhi kepentingannya di tanah Melayu. Kepentingan British untuk dapatkan apa dekat negeri-negeri Melayu Bersekutu ni? hasil biji timah. Untuk mendapatkan hasil biji timah, untuk mendapatkan emas di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, bagus Arham. Okey, hasil bumi seperti adanya biji timah. Okey. Emas. Dengan jawab boleh beritahu dengan terbentuknya negeri-negeri Melayu Bersekutu ni lagi memudahkan pihak British untuk mengeksploitasi hasil bumi yang ada di keempat-empat buah negeri Melayu tersebut. Okey, boleh faham tak? Boleh tak untuk yang ni? Soalan kebat ni seperti yang cikgu cakap lah, awak jangan takut nak jawab. Apa yang terlintas di fikiran awak, yang awak rasa logik, awak boleh tulis. Jangan malas satu perkara tu je. Bila malas memang tak boleh jawab lah. Okey.
Okey, soalan yang kedua. Pada pendapat anda, apakah kesan perluasan kuasa British ke atas negeri-negeri Melayu? Apa ni? Tulis betul-betul. Okey, ke atas negeri Melayu, negeri-negeri Melayu ni. Kesan perluasan kuasa British. Yang paling awak nampak apa? Apa kesan kepada negeri Melayu ni bila British berjaya membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu? Okey, cuba jawab. British menggunakan kaedah manipulasi. Digunakan kaedah manipulasi. Jadi kaedah ini telah mengelirukan raja-raja Melayu, pembesar-pembesar Melayu. Orang Melayu. Okey. Lagi, dia menggunakan kaedah desakan. Nampak ketidakadilan pihak British ni dalam merebut kuasa yang asalnya kuasa tersebut adalah hak milik raja-raja Melayu dan juga pembesar Melayu. Kesan yang paling awak nampak iaitu bila British berkuasa ke atas negeri-negeri Melayu, raja-raja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu hilang kuasa. Terutamanya hilang kuasa memungut cukai. Itulah kesan yang paling memberi impak kepada negeri-negeri Melayu bersekutu. Sebab segala kuasa adalah di tangan pihak British. Jadi negeri-negeri Melayu dapat apa? Tak dapat apa-apa kan? Okay, so raja-raja Melayu pun dah hilang kuasa. Lepas tu British, kesan yang kedua boleh tulis British memperkenalkan undang-undang tersendiri tanpa mendapatkan persetujuan daripada raja-raja Melayu. Dia memperkenalkan sistem residen. Bila sistem residen diperkenalkan, maksudnya raja-raja Melayu ni dah hilang kuasa. Okay, so kelas kita dah habis untuk bab berapa? Bab berapa kelas? 3. Bab 3. Kita dah habis bab 3 Okey, untuk bab 4. Okey. Bab 4 awak tengok buku teks. Sepatutnya awak dah habiskan nota Nota untuk bab 3 dah habiskan. Okey. Sama juga latihan untuk bab 3. Latihan muka surat 81. Latihan untuk yang belum tu next week dah start sekolah next week siapa yang rasa nak pakai rantai yang cikgu dah upgrade dah rantai tu, okey boleh try rantai baru. Anak itu pakai rantai yang malu itu. Tak nak pakai rantai, kita masukkan nama dalam fail merah. Okey. Okey, so siapkan nota, lepas tu buat latihan muka surat 81, 82 jawab semua soalan. Okey. Okey, bab 4. Cuti. Bila masa pula cuti? Okey, masa kita ada lebih kurang 1 minit saja lagi. Nanti yang 13 orang ni tolong join yang kawan-kawan awak yang Tak nak. Cikgu nak masuk bab 4 terus. Okey, cikgu nak masuk bab 4. Okey. Awak sekarang ni boleh buka buku teks untuk surat 86. Okey. Sekejap lagi kalau Tak ada rehat tu. sementara tu sebelum awak join, bila terputus ni awak rehatlah kejap 5 minit, lepas tu kita sambung balik. 5 minit. Pukul 11 BI lah. Pukul 11 BI, tak apalah. Yang tak boleh join tu nanti awak tengok yang cikgu rekod ni, cikgu share dekat Telegram dan juga dekat YouTube. Jangan lupa tengok tau, study betul-betul. Awak juga Saya subscribe tu. Awak subscribe, bagus. Report.